risau sebab kita tak ketinggalan banyak lagi. Kalau ketinggalan rasa macam nak complete kan tu, korang boleh dengarkan balik dekat podcast yang akan ada dekat YouTube. Cari je My Campus Jarak Radio. Lepas tu tekan button subscribe sekali untuk new updates daripada kita orang. So kita nak tanya lagi Cik Zulaikha kita hari ni. Ada setengah pihak kata kesihatan mental ni adalah satu benda rekaan dekat pihak barat. Betul ke? Senang kata memang tak betul lah. Sebab apa? Especially because penyakit mental ni bukan hanya efek kepada minda kita lah, tapi dia ada simptom-simptom fizikal juga. Seperti susah nak bernafas atau rasa macam mana? Rasa pening kepala ke, benda macam tu lah. Ada akan efek fizikal lah. Jadi penyakit mental ni memang bukan hanya rekaan, tapi benda yang dilalui oleh ramai orang seluruh lah. dunia. Ya. So kira macam satu negara tu mesti ada lah orang yang ada masalah kesihatan. Ada. Saya kat sini ada. Okay. So next question kita adalah pasal apa tahap penerimaan masyarakat tentang seseorang tu bila dia dah macam orang dah tahu yang dia ni ada masalah kesihatan mental. So apa penerimaan masyarakat terhadap orang macam tu? Sejak akhir-akhir ni memang ada lebih orang terimalah orang yang ada penyakit mental ni. Selalunya orang ramai rasakan orang yang ada penyakit mental ni orang yang macam dia nampak dekat tepi jalan, jalan-jalan pakai baju yang selekeh macam tu lah kan. Orang itu, yang obvious boleh nampak lah kan. Itu persepsi masyarakat yang semua orang yang ada penyakit mental macam tu. Tapi kalau nak katakan itu hanya sebahagian yang kecil lah. Minority lah. Tapi secara majoritinya memang orang yang ada penyakit mental ni ialah orang biasa yang awak akan jumpa dekat mana-mana saja. So tak macam jangan ingat diorang je yang tepi-tepi jalan tu yang ada masalah. Ya, betul. Dia 1/3 kan statistik kita tadi. Jadi kalau awak ada seorang awak dengan 2 lagi kawan, salah satu mungkin ada masalah kesihatan mental. Bukan yang tepi jalan tu je tau. Okay. Kita nak tanya jugalah macam apa simptom-simptom yang kita kena check ataupun kita kena recognize yang ada masalah kesihatan mental ni. Kalau kita nak tahu yang kita perlukan bantuan, ada beberapa tanda-tanda awal yang kita kena look out for lah. Contohnya macam kalau awak rasa kesedihan atau kekosongan yang untuk jangka masa yang lama, rasa senang marah, senang takut, senang sakit hati, itu hanya dari segi mood atau emosi lah. Ada juga simptom-simptom lain macam fikiran awak rasa macam berat, overthinking, mungkin awak rasa macam nak jauhkan diri daripada orang lain, kurung diri dalam bilik, tak suka aktiviti yang awak sebelum ni suka, ada perubahan dalam corak makan, corak tidur, berat badan. Jadi adalah tanda-tanda awal tu. Tapi saya nak kata secara umumnya benda yang paling penting untuk awak tahu awak perlukan bantuan atau tidak ialah kalau simptom-simptom itu mengelakkan awak untuk berfungsi secara normal dalam apa-apa aktiviti harian awak lah. Contohnya macam kalau awak ada masalah fokus dalam kerja, susah nak buat kerja, susah nak study, atau ada juga yang semakin lama dia macam dia tak jaga sangat diri dia, macam tak mandi, tak makan tak tentu, tidur tak tentu, benda macam itulah yang kita perlu tahu dan sedar lah. Itu antara tanda-tanda dia. Kalau korang nak tahu corak pemakanan kita, cara kita tidur pun mainkan peranan juga sebenarnya. So kita akan tanya lagi lepas ni. So korang kena stay tune dengan Zati sampai pukul 2 nanti, okay? Hanya di My Campus Radio, jom berbaur bersama. Jangan lupa untuk download apps kami dekat Google Store dan juga Apple Store. Cari My Campus Jarak Radio. Korang boleh dengar sambil drive, korang boleh dengar dalam bilik air pun boleh sebenarnya. Sambil jogging. Sambil jogging pun boleh. Wow. Okay. So, kita nak masuk lagi dengan soalan pasal kesihatan mental ni. Ni mesti ramai orang
tahulah benda ni kan, pasal penyakit ni tapi tak tahu macam mana. Okay, macam mana pula dengan orang yang ada split disorder personalities dengan borderline personalities? Macam boleh Cik Zulaikha ceritakan sikit apa itu split dan apa itu borderline personalities ni? Dua ni dia wujud dalam filem je ke atau memang wujud kat Malaysia ke macam mana? Memang penyakit-penyakit ni wujud lah in real life kan. Okay. Tapi kalau nak kata tentang split personality tu, secara formalnya dinamakan dissociative personality disorder, di mana seseorang itu mungkin ada beberapa personality. Dan kalau borderline personality juga, borderline personality disorder saya tak berapa tahu sangat, tapi cuma saya tahu dia ada problem dengan attachment, susah nak percaya orang dan benda macam tu lah. Kalau yang borderline ni macam mana? Oh, tadi susah nak percaya orang. So macam banyak tak dekat Malaysia kes-kes split dengan borderline ni? Untuk split personality, saya tak pernah jumpa orang yang ada penyakit tu, tapi saya agak-agak memang ada lah. Kalau in terms of borderline personality disorder, daripada campaign I'm Not Ashamed yang kita buat tu, memang ramai jugalah yang cakap yang dia ada BPD. Jadi memang benda tu agak ketara lah dekat masyarakat kita. Jadi dari secara tak sedar kan? Okay. So kita ada lagi ni untuk yang nak macam dia dah tahu diri dia ada masalah tu, so dia nak ambil rawatan lah. So apa level privacy yang boleh dipastikan bila dapat rawatan? Okay, ini adalah salah satu soalan yang paling banyak kita dapat dekat kita punya Twitter DM, dekat punya Facebook message. Orang selalu tanya, nanti doktor bagi tahu orang lain ke apa semua benda macam tu lah. Tapi secara umumnya mereka yang berumur 18 tahun ke atas tak perlukan izin atau permission lah daripada parents diorang untuk jumpa doktor atau psikologis untuk rawatan. Dan memang ada undang-undang yang memberi macam rights lah kepada klien itu, yang apa-apa yang dibincangkan atau dikatakan antara klien dengan doktor atau profesional memang tidak boleh disebarkan luar daripada dia punya session tu lah, kecuali perkara itu ada risiko untuk orang tu menyakiti diri sendiri atau orang lain. Contohnya kalau dia macam berisiko untuk bunuh diri ke atau benda macam tu. Kalau orang yang kurang daripada